Allah Ta'ala jadikan manusia itu daripada tanah kering, tanah liat yang kering seperti tembikar. Wa khalaqal jan, Allah Ta'ala jadikan jin. Jadi ayat ni dua kejadian, manusia, tanah, jin, api. Tanda pelajar dari sudut tadabburnya apa yang kita nak cakap, fi kulli ma khalaqahu Allahu, setiap perkara yang Allah Ta'ala ciptakan itu ihsanun ila ibadihi, menjadi ihsan, menjadi kasih sayang kepada hamba-hamba dia, yuhmadu alaihi hamda syukrin, yang mesti kita kena bersyukur, kita kena puji Allah Ta'ala dan kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang dianugerahkan itu. Satu, walahu fihi hikmatun, dan setiap penciptaan itu ada hikmat yang tersendiri. Kenapa Tuhan jadikan jin tak nampak? Kenapa Allah jadikan manusia nampak? Kalau nampak semua, jin kena mari masjid. Di mana jin nak duduk? Sudah. Jin ni bukannya biasa-biasa rupa dia. Cuba tengok dalam buku Mekah tu. Buku Mekah yang ana tulis tu, dalam cerita jin. Kata di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi bawa dia nak pergi jumpa jin, fi lailatul jin, malam Nabi nak pergi ceramah kepada pokok jin. Dibawa Ibnu Mas'ud, katanya dekat dengan masjid jin Mekah tu. Siapa-siapa Nabi buat garisan bola. Ibnu Mas'ud duduk sini, jangan keluar, kena pijak ke jin. Ramai jin mari nak mengaji dengan Nabi SAW. Dan Ibnu Mas'ud kata, mula-mula aku nampak Allah Ta'ala buka pintu ke dia, nampak pelik-pelik lah, ada kaki macam kambing, kepala, maknanya kejadian tu pelik. Kalau mari sini mu tak buat kerja dah, tak boleh nak mai, tak boleh nak solat, takut aku jin belah ni. Jadi Allah Ta'ala sembunyikan dia, biar dia dengan dunia dia, dia dengan alam dia, kita dengan alam kita. Hikmatun, ini al-hikmah yang mesti kita puji Allah SWT. Kalau Tuhan buat jin nampak, tak gerak kita, nak pergi masjid pun tak berani. Allahu Akbar. Sebab tu Tuhan tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Jawabnya tak ada ya Rabbi, tak ada. Semua nikmat kita syukur, apa yang disebutkan Allah Ta'ala kita syukur, alhamdulillah. Faedah yang kedua, al-faidatus tsaniyatu, ayat yang sama, tulis je ayat sama. Ayat ni pun 4 ayat je ada kan. Ayat yang sama. Khalaqal insan wa khalaqal jan. Ayat ini tazkirun, menjadi peringatan, wa mau'izatun, menjadi nasihat, bimazhari min mazahidi qudratillahi azza wa jalla, sebagai tanda kekuasaan Allah azza wa jalla dan hikmat dalam menciptakan nauk manusia, jenis manusia dan jenis jin. Hikmat apa dia? Wa fihi ima'un ila ma sabaqa fil Quran. Ayat ini juga menjadi isyarat kepada ayat yang sebelum ni, iaitu min tafdilil insan alal jin. Allah Ta'ala lebihkan manusia di atas jin. Mana kita kalau nak banding, kita manusia lebih baik daripada jin secara umumnya. Secara umumnya. Sebab apa? Tanda sebab Allah Ta'ala perintahkan iblis, wahwa minal jan, iblis tu daripada jin, supaya sujud kepada Adam. Pastilah Adam tu lebih mulia. Sebab itu Allah suruh jin, iblis hormat pada Adam. Wa ma yantawi fi dzalika min wafrati masal insan, dan banyak kemaslahatan manusia yang Allah anugerahkan nak banding dengan jin. Bagi manusia ada nabi sallallahu alaihi wasallam, jin tak ada nabi. Jin dia kena ikut nabi kita. Jin ikut siapa? Ikut nabi kita. Dia tak ada nabi jin. An-nabiyul jinnu tidak ada. Ini mana kelebihan. Maka kata di ulama tadabbur, dia kata apa? Manusia ni untuk mentadbir bumi, jin membantu kita
Dan kita kena ingat kelebihan ini secara majmu'ah. Beza di antara jenis manusia dengan jenis jin. Tapi kalau afrad, individu, mungkin ada jin yang lebih baik daripada manusia. Mungkin ada jin yang lebih baik daripada apa? Daripada manusia. Adapun kata-kata orang, raja dengar ke tidak orang kata sejahat-jahat manusia lebih baik daripada jin? Ada dengar? Itu kata-kata yang tidak betul, bias. Sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Les, jin yang beriman ramai. Kenapa awak kata jin manusia baik? Manusia jahat, apa dia manusia baik? Lah. Jin ini di antara sifat dia yang telah kita belajar dulu, suratul istijabah. Cepat. Dia terima cepat. Waktu kafir Quraisy duduk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu orang Taif duduk pukul Nabi, jin dengar Nabi baca Quran terus beriman. Satu. Yang kedua, dia lepas beriman dia cokor dalam masjid gitu ya. La, dia balik ke kampung terus dia berdakwah. Kita balik ke kampus nyak kote. Nah, balik cuti, duduk main telefon mak. Tak dakwah apa adik-adik suruh ajak solat ke, baca zikir solat hak kita belajar, zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar kepada adik perisai muslim. Ajar dah. Ajar. Ini baca nak tidur, ini baca nak makan, ini baca nak keluar rumah. Jin terus dia berdakwah. Jadi kalau orang kata sejahat-jahat manusia sebaik jin, kita kata la, itu kata-kata yang tidak baik. Nasib baiklah Allah Ta'ala sembunyikan jin, kalau tidak ditampar mulut awak. Kata aku baik padamu lah. Ini bahaya ni. Maka kita mengatakan jin dari sudut majmu'ah, jenis manusia lebih baik. Afrad, individu, ada jin yang lebih baik daripada manusia. Tak ada kata-kata yang benar sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin, kita kata itu tidak. Itu kata-kata yang tidak baik kepada saudara kita minal jin. Jin suka hari ni tu insya-Allah. Tak. Ya. Yang ketiga, ayat yang sama lagi, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marij min nar, dilalatun ala syarafi unsuril adamiyil makhluqi min at-tin wat turab. Ayat ini sekali lagi membawa dalil kepada mulianya unsur manusia yang dibuat daripada tanah. Tanah lebih manusia. Sebab apa? Sebab dia kata mahallur razanah wathiqal wal manafi'. Jadi tanah tu berat dan dia banyak manfaat pada kita, tanah. Bi khilafil al-unsurul jan, berbeza dengan unsur jin. Jin api. Api ni ringan, khifah. Ringannya dia. Taish, orang panggil tak dengar kata. Kalau dia bakar habis. Wasyarri wal fasad, banyak kerusakan daripada api. Tapi kalau dia kecil, kata orang waktu kecil jadi kawan, waktu besar sudah jadi lawan. Itu ibarat kata. Mana api ni kalau kita tak kawal dia besar, jadi kebakaran, bencana. Waktu kecil jadi kawan, boleh buat masak. Tapi tanah tak ada apa-apa dia. Duduk situ ya. Awak pandai letak benih, dia jadi tumbuhan. Kalau tidak, dia tumbuh lalang. Itu dua yang dia jin. Baik para pelajar sekalian, tadi kita sebut tentang jin. Orang kata jin ni mari mana? Ada kata dia ni mari daripada iblis. Ingat molek Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala dah sebut jin tu mari daripada iblis tu daripada jin. Tanda pelajar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Jelas ayat Quran tu. Kenapa kita nak khilaf-khilaf lagi? Kan Allah Taala sebut apa dia? Kana minal jin. Kana, iblis tu mari daripada mana? Kana minal jin.
Tak, bukan ayat ni. Dalam surah Al-Kahfi ke? Kana minal jin. Dia tak tulis ayat sini. Surah Al-Kahfi tanda. Surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Jadi kata di Syekh Salah dalam kisah Al-Quran, dia kata aku rasa pelik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ni jelas, kana minal jin, iblis itu daripada jin. Wala adri limadza yakhtalif. Kenapa ada lagi ulama-ulama yang mengatakan asal iblis itu mari daripada malaikat, nama Azazil lah, nama apalah, sedangkan tak ada ayat Quran, tidak ada hadis yang mengatakan iblis itu mari daripada malaikat, dia derhaka, dia jadi iblis. La, kata Syekh Salah, la yumkin, tidak mungkin jin, iblis itu mari daripada malaikat. Sebab Allah Ta'ala ciptakan malaikat daripada cahaya yang diciptakan khas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Tak ada. Iblis sifat dia daripada api dan tamarrud. Tamarrud dia apa? Tamarrud ni orang panggil sangat derhaka dia, mudah. Jadi kalau ada kata cerita-cerita iblis tu mari daripada malaikat lah, kita kata tidaklah. Maka di sini tanda pelajar, ini ada satu isu iblis, asal nama iblis daripada jin. Apabila Allah Ta'ala suruh dia sujud hormat kepada Adam, dia derhaka. Bila dia derhaka, maka dia jadi syaitan. Ingat molek, jin, daripada jin adanya iblis. Iblis kana minal jin. Faham molek ni ayat ni. Iblis daripada jin. Bila dia derhaka, maka dia jadi syaitan. Bila dia derhaka, dia jadi syaitan. Sebab syaitan tu sifat. Syaitan sifatun mushtaqqatun min syatana, bermakna ibtiad, makhluk yang dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, itu jadi syaitan. Kenapa iblis disifat dengan syaitan? Sebab dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla pada peringkat awalnya, maka nama dia iblis, sifat dia syaitan. Jadi bila kita mari baca surah An-Nas, qul a'udzu rabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana syaitan itu sifat manusia yang derhaka kepada Allah Ta'ala, manusia yang tak baik, syaitan lah tu. Jadi syaitan ada dua, sama ada syaitan daripada manusia atau syaitan daripada jin. Maknanya jin asalnya iblis, bila derhaka jadi syaitan. Manusia pun manusialah, kalau baik jadi soleh, kalau derhaka jadi syaitan. Na'udzubillahi minasyaitan, kita jangan jadi syaitan. Jelas ke tidak? Kalau dengar orang kata iblis ni asal daripada malaikat, kita kata la, itu riwayat Israiliyat yang tidak ada dalil yang jelas. Tak ada. Cuma dia kata iblis nama, syaitan sifat. Orang nama, syaitan sifat. Mana ada di kalangan syaitan tu, dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Na'udzubillahi minasyaitan, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada syaitan. Sebab itulah tu Syekh kita ni dia putuskan, dia kata tak ada nas yang menyebutkan bahawa iblis itu daripada malaikat. Cuma iblis bersama malaikat tu ada. Tak usahlah kita pergi cari kisah-kisah Israiliyat yang memeningkan kepala kita, cukuplah dengan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, tengok yang keempat, faedah yang keempat. Qala Allah Ta'ala wa khalaqal jan min marijin min nar. Allah Ta'ala ciptakan jin daripada apa ni, api yang menjulang. In qila,
dikatakan bahawa kalaulah maksud Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat ni kepada manusia jelas, tapi kenapa Tuhan sebut juga jin? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, Tuhan kamu hei jin dengan manusia. Kenapa disebut juga jin? Manusia ni nak monopoli dia ni, nak ambil ke dia ya. Kenapa sebut jin? Jawab, tulis, ada 3 jawapan. Jawapannya, rabbikuma, 2 Tuhan kamu berdua hei jin manusia. Ayat ini ditujukan kepada manusia dengan jin. Yu'addidu alaihiman ni'am, Allah Ta'ala sebut nikmat ni diguna oleh jin dan juga manusia. Maknanya manusia nak ke api cahaya, jin pun ada juga cahaya. Mana kegunaan atas bumi ni ada juga. Yang kedua, annahu bayanu fadlillahi ta'ala 'alal insan. Allah Ta'ala nyatakan bahawa kelebihan manusia. Allah nyatakan manusia dijadikan daripada bahan yang berat, iaitulah tanah. Jin dijadikan daripada bahan yang ringan, iaitulah daripada api. Maka Allah Ta'ala jadikan manusia itu lebih baik daripada jin. Kita tengok kepada asal kejadian. Yang ketiga, annal ayah mazkuratun li bayanil qudrah. Ayat ini Allah nak nyatakan kudrat kuasa dia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma, 2 kamu ni jin manusia mu kena mikir kuasa Allah Ta'ala. Tak kira siapa lebih, yang penting mu tu dua-dua tu makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan atas dunia, kamu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 3 jawapan yang ringkas. Baik, soalan yang terakhir menarik. Celek mata buka telinga. Ni ramai orang duduk berteori. Dia kata wa khalaqal jan min marijin min nar, jin dijadi daripada api. Soal, wa huwa idza kana al jinnu min nar, kalau jin daripada api, bagaimana api boleh bakar api? Sedap. Kalau jin neraka, dia masuk neraka. Neraka tu api ke tidak? Api. Bolehkah api bakar api? Faham soalan? Faham soalan baru jelek boleh faham jawapan. Maknanya kalau kita kata patutnya jin ni tidak dibakar termasuk neraka. Neraka lain. Tak boleh bakar dengan api sebab dia api dah. Baik nak jawab. Jawapan yang simple. Kita tengok di alam mata, dengan mata kita di alam realiti. Al jawabu annan nar, api itu ada sebahagian lebih kuat daripada yang lain. Ada api yang lemah, mari api kuat lagi. Maka yang kuat akan memberi kesan kepada yang lemah. Dalilnya ayat Quran surah Al-Mulk ayat 5, wa'atadna lahum azabas sa'ir, kami sediakan bagi mereka azab neraka yang sangat membakar. Maknanya api sendiri tu banyak jenis. Api kecil masuk dalam api besar, tergelar habis. Wa maklum, dan tu dapat diketahui bahawa annan nar tabaqatun, api itu beberapa peringkat yang lebih kuat daripada yang lebih ni. Ini yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Api ni, api hok kita bakar besi ni, kuat tak kuat? Dia boleh potong besi, dia boleh cairkan apa ni. Tapi kalau api biasa ni, kalau ambil besi seputu kita atas api dapur, 3 hari 3 malam habis gas. Cair tak cair? Cair. Tak cair. Tapi mari api hok ni, api hok duk main teri ni, jadi cair. Itu maksud dia. Maknanya api yang kuat akan membakar api yang lemah. Kata orang, la yafullul hadida illal hadid, tidak boleh menghancurkan besi kecuali besi juga. Jadi api lawan api, pelik apanya? Maka tidak ada halangan benda yang asal daripada api untuk dibakar dengan api. Jadi sama juga kita, kalau kita kira macam ni, kita ni asal daripada tanah, betul tak? Jadi kalau ambil tanah pun atas dahi kita, sakit. Sakit apa? Asal tanah. Jadi sama juga, walaupun jin daripada api, dibakar dengan api, maka dia terbakar juga. Allah, ini dipanggil analogi mudah lah, kan? Jadi Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala jangan duk mikir macam mana api dibakar dengan api. Ya awak ni, yang kita kena mikirnya macam mana kita nak selamat daripada api neraka. Itu orang yang betul, orang yang benar, iaitulah orang yang nak selamat daripada api neraka. Bukan duk mikir macam mana Tuhan bakar jin sedangkan dia daripada api. Ini semua teori-teori karut, nak menghabiskan masa,
berfalsafah di tengah jalan, akhirnya hilang ilmu apa? Ilmu tadabbur hilang. Wal iazubillah. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, tamatlah 5 faedah secara ringkas-ringkasnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Nikmat yang lain pula, nikmat yang ke-19, marajal bahraini yaltaqiyan.